Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin 1.30 Ahad 7 Julai bersama saya Marslah Hassan. Tajuk utama tengah hari ini. Ke arah kelestarian Felda, Perdana Menteri lancar program pembangunan peneroka. Pasukan Maritim Sabah dan Eskom ganding bahu bantras aktiviti bom ikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad sebentar tadi melancarkan program pembangunan peneroka PPP iaitu satu daripada pelan tindakan komprehensif berteraskan pertanian pintar atau smart farming dan aktiviti hiliran inovatif. PPP yang digariskan dalam kertas putih ke arah kelestarian Felda dibentangkan April lepas melibatkan peruntukan geran berjumlah RM1 bilion yang diberikan secara berperingkat dalam tempoh 4 tahun. Program berkenaan adalah inisiatif terbaru kerajaan untuk meningkatkan pendapatan kira-kira 112,000 peneroka menerusi hasil baru supaya tidak terlalu bergantung kepada tanaman kelapa sawit. Tun Dr. Mahathir pagi tadi merasmikan sambutan Hari Peneroka Felda 2019 di Felda Selancar 3 di Muazzam Shah Rumpin, Pahang. Bertemakan Peneroka Mandiri Felda Lestari. Program pembangunan peneroka merangkumi aktiviti berasaskan program tanaman selingan dan ternakan yang mampu memberikan hasil dalam tempoh singkat. Hal sedemikian kerana harga komoditi sawit tidak stabil disebabkan persaingan sengit dari negara jiran, tindakan diskriminasi Kesatuan Eropah, permintaan dan faktor-faktor lain yang memberi kesan kepada industri kelapa sawit negara. Jika harga hasil tumbuhan itu jatuh, maka kita akan menderita kerana tidak dapat menampung sara hidup kita. Di waktu itu kita perlu kepada subsidi. Sebaliknya, saya tak ingat kerajaan memberi subsidi kepada ladang-ladang yang besar-besar yang di waktu harga jatuh pun mereka tidak rugi dengan banyak. Sebab itu apabila kita cantum tanah-tanah peneroka untuk jadi ladang yang besar dan diurus seperti estate-estate. Perdana Menteri berkata kerajaan merancang untuk mencantumkan ladang-ladang peneroka Felda di seluruh negara supaya dapat diuruskan dengan tersusun oleh pakar-pakar dalam bidang berkaitan dan mempelbagaikan jenis tanaman agar tidak bergantung kepada hasil kelapa sawit serta getah semata-mata. Yang pasti selepas 63 tahun diwujudkan, Felda kini mendapat nafas baru untuk terus berdaya saing menerusi pelbagai program dan inisiatif baru. Inisiatif itu bertujuan meningkat dan menjana pendapatan peneroka. Perinciannya langsung ke Felda Selancar di Muazzam Shah, Pahang bersama Fazli Ahmad. Ya, terima kasih Masila. Model perniagaan baharu Felda dan bukan lagi bergantung kepada komoditi sawit bakal mewarnai program transformasi agensi terbabit untuk manfaat lebih 112,000 peneroka Felda. Itu antara intipati ucapan perasmian Perdana Menteri sempena sambutan Hari Peneroka Felda 2019 peringkat kebangsaan sebentar tadi. Bertemakan Peneroka Mandiri Felda Lestari, program menjurus kepada hala tuju dan peluang untuk dilaksanakan melalui model baharu bagi meningkatkan pendapatan peneroka secara konsisten. Perasmian sambutan Hari Peneroka oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad ini juga adalah kali pertama selepas Kerajaan Pakatan Harapan menerajui negara. Sambutan Hari Peneroka dianjurkan sejak 2010 kecuali 2018 tiada sambutan. Mengenai model perniagaan baharu diperkenalkan menerusi kertas putih Felda yang dibentangkan di Parlimen 10 April lalu bagi mencapai kelestarian Felda, 10 perancangan perniagaan model baharu diumumkan.
Ia termasuk program sewa tanah jangka panjang, perasmian pembangunan, program pembangunan peneroka bagi mendapatkan hasil baharu, pengurusan ladang melalui pengukuhan koperasi Felda serta penggunaan teknologi terkini. Semua itu dirancang, teliti dan menampilkan program pembangunan menyeluruh untuk dikongsi dengan peneroka di seluruh negara. Matlamat utama model perniagaan baharu itu adalah untuk membantu peneroka meraih pendapatan tambahan yang tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada kelapa sawit ataupun getah kerana harga pasaran komoditi terbabit sering tidak menentu. Justru menerusi pendekatan ini, Felda memperkenalkan inisiatif baharu untuk menjana pendapatan peneroka selain mempelbagaikan program ekonomi. Ia juga akan dilaksanakan program pembangunan peneroka menerusi geran sebanyak RM1 bilion untuk tempoh 4 tahun atau RM250 juta setahun. Antara objektif sambutan Hari Peneroka ialah untuk menggerakkan warga Felda ke arah kebersamaan, merapat hubungan peneroka dan pengurusan Felda, dan sambutan ini juga menjadi wadah kepada perkongsian informasi terkini serta memberi penghargaan kepada warga Felda menerusi pelbagai anugerah yang diadakan. Dan dapat saya kongsikan juga di sini antara yang dipilih menjadi ikon kepada Hari Peneroka 2019 ini ialah Datuk Ridwan Ismail atau lebih dikenali sebagai Chef Wan, generasi kedua Felda dari Sungai Koyan, Pahang. Beliau dianugerahkan sebagai ikon anak Felda. Masihlah, itu saja dari Selancar Muazzam. Kembali ke studio. Masihlah. Terima kasih Fazli. Baik, kita beralih ke laporan seterusnya. Susulan insiden maut membabitkan 3 penyelam termasuk 2 pelancong warga Cina di perairan Pulau Kalapuan, Sempurna, Sabah Jumaat lalu yang disyaki akibat aktiviti pengeboman ikan. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Sabah akan bekerjasama dengan Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah (ESKOM) bagi membantras aktiviti berkenaan. Pengarah Maritim Sabah Laksamana Muda Maritim Kamaruzaman Abu Hassan dalam satu kenyataan memaklumkan kerjasama itu akan membolehkan kedua-dua agensi menggerakkan aset dan tenaga kerja bagi pelaksanaan operasi serta pemantauan keselamatan. Pihaknya juga akan mengadakan mesyuarat bersama Jabatan Perikanan, Jabatan Laut, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Jabatan Immigration dan Jabatan Pelabuhan dan Dermaga Sabah bagi membincangkan isu itu. Ujarnya, aktiviti pengeboman ikan didapati sering dilakukan oleh pendatang asing tanpa izin parti dan penempatan mereka juga sudah dikenal pasti. Maritim Sabah telah melakukan operasi khas untuk membantrasnya sejak penghujung Mei lalu, termasuk di kawasan panas sekitar perairan Kota Belud, Mantanani dan Pulau Gaya. Dalam pada itu, beliau turut mengingatkan syarikat serta pengendali aktiviti menyelam untuk mematuhi prosedur keselamatan bagi mengelak kejadian tidak diingini terus berlaku. Perjuangan bersatu dalam memperkasa agenda Melayu dan Islam di negara ini mempunyai hala tuju yang jelas, tidak mengabaikan kepentingan kaum lain. Bersatu yang menjadi tunjang Pakatan Harapan mampu menjadikan Malaysia sebuah negara yang progresif. Untuk itu, saranan Tun Dr. Mahathir Mohamad mengenai penyatuan orang Melayu tidak perlu disalaherti tetapi disambut kerana ia penting untuk agenda Malaysia baru. Saya lihat penyatuan orang Melayu dalam bersatu ini tidak harus digeruni oleh mana-mana pihak. Sebaliknya, ianya perlu dilihat secara positif untuk kita memperkukuhkan lagi kerajaan dan juga sokongan rakyat kepada kerajaan Pakatan Harapan pada hari ini. Melantik anak muda. Menurut beliau lagi, dalam memastikan orang Melayu terus kuat dan tidak berpecah belah, cadangan Perdana Menteri itu sewajarnya dipertimbangkan oleh semua parti politik Melayu di negara ini. Beliau ditemui selepas merasmikan Kawasaki Catering Super Kids Malaysia kali keempat di perkarangan Stadium Hang Jebat, Krubung, Melaka. Tun Dr. Mahathir yang juga pengerusi Bersatu sebelum ini mengajak semua parti Melayu termasuk UMNO supaya menyertai Bersatu bagi mengelakkan bangsa Melayu berpecah belah.
Sementara itu, Majlis Presiden Pakatan Harapan akan membincangkan cadangan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mengenai pelawaannya agar parti-parti Melayu menyertai bersatu. Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata mesyuarat itu menjadi ruang terbaik kepada pengerusi PH untuk menjelaskan hasrat berkenaan yang dikaitkan dengan perpaduan orang Melayu. Kita ada mesyuarat Majlis Presiden dan tentunya itu ruang yang terbaik untuk kita bincang, termasuk cadangan Perdana Menteri baru. Beliau ditemui selepas Majlis Pelancaran Tabung Endowment Universiti Malaya di Ibu Negara. Ia disempurnakan Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Profesor Dr. Muhammad Khairul Iqbal Muhammad Amin mewakili Menteri Pendidikan Dr. Masli Malik. Seorang kanak-kanak dari Sungai Besar Selangor, Zafril Rifki Muhammad Zaidi, dilahirkan normal dan membesar seperti kanak-kanak yang lain. Namun kini penglihatannya semakin kabur dan boleh buta sejak diserang sawan Oktober tahun lalu. Dan doktor mengesahkan dia mengidap penyakit yang jarang ditemui. Zafril, 6 tahun, ditemani kedua ibu bapanya, Muhammad Zaidi Ali dan Rosati Makadir ke bilik berita Seri Pentas Petaling Jaya. Bukan mahu memohon simpati tetapi berkongsi kisah sedih anaknya agar ada pihak yang boleh tampil mencadangkan rawatan alternatif. Zafril disahkan menderita penyakit neuronal ceroid lipofuscinosis NCL type 7 sejak Oktober lalu. Penyakit berkenaan menyebabkan penglihatan Zafril semakin kabur selain sel otak mengecut. Selain itu, anak keempat daripada 5 adik-beradik ini juga hilang keseimbangan badan, sukar untuk bercakap dan masalah pendengaran. Doktor pakar di Hospital Kuala Lumpur mengesahkan ia penyakit yang unik dan pertama di negara ini. Saya cuma nak merayu dapatkan bantuan untuk dia je lah. Macam ulang bantuan dari segi ulang adik minyak, pampers, susu dia. Itu je lah yang kami sangat memerlukan buat masa sekarang ni. Sebab kami pun kerja tak tetap semua kan. Itu yang penting lah. Itu je lah dapat bantu kami. Dalam pada itu, kepada yang ingin meringankan beban keluarga ini, boleh menyalurkan sumbangan ke akaun bank tertera. Kumpulan CIMB komited membantras aktiviti penipuan melibatkan sektor perbankan. Ekoran kes kerugian sehingga jutaan ringgit membabitkan orang ramai. Sehubungan itu, Ketua Pegawai Perundangan dan Pematuhan Kumpulan CIMB, Kuan Kin Yew berkata menjadi tanggungjawab bersama pelbagai pihak membantras aktiviti penipuan terbabit. Pelbagai inisiatif telah diambil bagi membantras aktiviti penipuan perbankan termasuk bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia PDRM. Melalui kerjasama dengan PDRM, CIMB mendapati penipuan perbankan dilakukan melalui beberapa kaedah. Antara kaedah-kaedah penipuan yang kita ketahui termasuk love scam, Macau scam dengan pinjaman tak wujud. Taktik yang lazim kita yang selalu digunakan termasuk penipu meminta mangsa untuk membuka akaun dan memberikan akaun untuk kegunaan sedikit-sedikit yang terlibat. Tambah Kin Yew, kebanyakan mangsa menerima panggilan telefon yang mendakwa pemanggil adalah daripada agensi kerajaan. Susulan itu, masyarakat dinasihatkan untuk memutuskan panggilan sekiranya mengesyaki ianya palsu. Masyarakat juga diminta membuat rujukan pada mana-mana institusi keuangan atau badan kerajaan yang terlibat. Sekiranya menjadi mangsa, laporan polis perlu dibuat dan kemudian memaklumkan kepada pihak bank yang terlibat. Sebagai usaha mendidik masyarakat dan menimbulkan kesedaran, kumpulan CIMB melancarkan beberapa siri pesanan khidmat masyarakat di laman YouTube CIMB. CIMB telah membuat kempen dengan PDRM untuk membuat kesedaran mengenai love scam dan Macau scam dan pinjaman tak wujud. CIMB juga ada membuat YouTube video di mana pengguna-pengguna akan digalakkan untuk melayari YouTube di laman CIMB and terdapat pendidikan mengenai love scam, Macau scam dan pinjaman tak wujud.
Kin Yew juga menasihati masyarakat sentiasa berhati-hati dengan taktik penipuan perbankan yang semakin canggih. Nasihat untuk orang ramai adalah penting bahawa orang ramai mengetahui kaedah-kaedah yang digunakan, kaedah-kaedah yang canggih, semakin canggih yang digunakan oleh penipu sedikit-sedikit love scam dan Macau scam dan juga pinjaman tak wujud. Yang kedua adalah penting untuk orang ramai melindungi data peribadi. Data peribadi sendiri termasuk akaun ID orang ramai dan password orang ramai melalui internet banking. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara dan keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Beralih ke laporan luar negara, letupan besar menggegarkan sebuah pusat membeli belah di bandar Florida, Amerika Syarikat. Insiden mengakibatkan 22 orang cedera termasuk 2 mangsa parah. Letupan dilaporkan berlaku sekitar jam 11.30 pagi waktu tempatan. Rakaman video di tempat kejadian menunjukkan kerosakan pada bangunan dan tempat letak kereta bersebelahan. Dilaporkan bumbung bangunan itu dan sebahagian dinding rosak sepenuhnya. Menurut pegawai bomba, kebocoran saluran gas disyaki menyebabkan letupan itu, namun punca sebenar masih dalam siasatan. Sebuah pasar yang padat dengan pengunjung di utara Afghanistan menjadi sasaran serangan menyebabkan 14 orang maut. Menurut jurucakap tentera Afghanistan, penyerang membedil kawasan berkenaan dengan tembakan peluru mortar pada waktu awal pagi ketika pengunjung sedang sesak. Antara mangsa yang maut termasuk 4 kanak-kanak manakala sekitar 40 mangsa lain cedera. Sebilangan mangsa yang parah terpaksa diterbangkan ke hospital bagi mendapatkan rawatan kecemasan. Tentera percaya serangan dilancarkan oleh kumpulan Taliban mensasarkan sebuah pusat pemeriksaan tentera yang terletak berdekatan dengan pasar terbabit. Begitupun kumpulan Taliban menerusi Twitter menafikan terlibat. Ketua Pusat Data Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Pengurusan Bencana Indonesia PNPB Sutopo Purwonugroho disahkan meninggal dunia pagi tadi di Guangzhou, China. Dikenali di Indonesia sebagai Pak Topo, beliau menjadi jurucakap utama bagi beberapa insiden penting di negara itu, termasuk gempa bumi dan tsunami di Pulau Sulawesi pada tahun lalu. Sutopo 49 tahun disahkan menghidap kanser tahap 4 pada awal tahun lalu. Begitupun beliau memutuskan untuk meneruskan tugas berikutan bencana gempa di Palu yang memerlukan dia mengadakan sidang media harian. Malah menurut media tempatan, kebanyakan kemas kini yang dibuat menerusi Twitter PNPB dimuat naik oleh Sutopo ketika menjalani rawatan harian di hospital. Beliau berangkat ke Guangzhou sejak Jun lalu bagi menjalani rawatan kanser. Dokter salahkan, kamu sakitkan. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara dan keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Sukan bola sepak Liga Super. 3 perlawanan berlangsung malam tadi menyaksikan Perak gagal memanfaat laman sendiri apabila tewas 3-0 pada Johor Darul Takzim JDT. Pahang pula mencatat kemenangan 2-0 menumpaskan Kuala Lumpur, manakala PJ City FC tewas tipis 2-1 di tangan Melaka United. Perak cuba mendapatkan gol awal sebaik perlawanan bermula, namun pertahanan JDT kental menyerap asakat. Anak buah Benjamin Mora juga bukan hanya bertahan, namun melakukan serangan berbahaya yang akhirnya disempurnakan Leandro Velasquez dengan jaringan pertama pada minit ke-37. Babak pertama tamat dengan pasukan bimbingan jurulatih Mehmet Rokovic gagal mencari gol penyamaan. Separuh masa kedua dengan perlawanan baru 3 minit berlangsung, gawang Perak sekali lagi bolos melalui jaringan cantik Leandro Velasquez yang merembat kencang dari luar kotak penalti. Perak tidak berputus asa dan berusaha mencari jaringan dengan beberapa serangan namun tidak berhasil. Sebaliknya JDT berjaya menambah jaringan melalui Akir Rashid pada minit ke-90. Tamat perlawanan, keputusan kekal dengan Perak tewas pada pelawat di laman sendiri. Kemenangan JDT di Stadium Perak Ipoh malam tadi menyaksikan skuad Harimau Selatan mencatat rekod 15 kemenangan dan 4 seri membabitkan 19 perlawanan Liga Super musim ini dan mengumpul keseluruhan 49 mata di tahta Liga. Manakala Perak pula menghuni tangga ke-6 dengan 27 mata.
Turut berlangsung semalam bola sepak Liga Perdana. UiTM FC tumpas 1-2 kepada PDRM. Terengganu FC 2 terikat tanpa jaringan dengan Pulau Pinang dan Sarawak tumpas di laman sendiri dengan keputusan 2-4 kepada Negeri Sembilan. Berlangsung di Stadium UiTM Shah Alam, tuan rumah menerima kunjungan PDRM. Baru 9 minit perlawanan bermula, UiTM FC membuka jaringan menerusi penyerang import dari Brazil, Maicon Caliuri. Tersentak dengan jaringan itu, PDRM kembali memperkemaskan rentak dan hasilnya PDRM berjaya menambah 2 gol menerusi bekas penjaring terbanyak Liga Bahrain, Uche Akbar pada minit ke-42 dan 52. Hasrat UiTM FC untuk menjadi gol penyamaan selepas itu bagaimanapun tidak berhasil. Sebaliknya terpaksa akur tumpas 2-1 kepada PDRM. Ya, overall saya nampak kesungguhan pemain saya daripada first minute sampai minit 90 dia bersungguh nak mencari point dengan Polis. Dia tahu Polis pada second round ni mereka dapat khidmat striker dan sebagainya. 2-3 tempat yang mereka nampak lebih bagus daripada kita sebenarnya. From compare one to one lebih better than us. Saya rasa bila kita start game ni pun kita careful lah game ni. Pasal kita tahu UiTM memang perlukan 3 point and kita pula perlukan 3 point and UiTM dalam staraf yang baik sebab dia fighting for number 2 kan. Melaka berjaya merakam kemenangan kedua berturut-turut dalam saingan Liga Futsal Premier Malaysia MPFL dengan menewaskan pasukan Kedah 4-3 dalam perlawanan minggu keempat di Kompleks Sukan Panasonic Shah Alam siang tadi. Kedah nyata garang pada aksi separuh masa pertama menggasak kubu Melaka untuk memburu jaringan. Usaha pasukan Kedah berhasil apabila Muhammad Nur Hamidul Saleh berjaya mencetak gol pertama buat pasukannya pada minit ke-9. 2 minit kemudian, giliran Muhammad Syami Abdullah Sani meledak gol kedua membuatkan pasukan Kedah lebih selesa. Tersentak, Melaka cuba merapatkan jurang gol dengan melakukan serangan bertali arus namun tidak berjaya melepasi benteng pertahanan Kedah. Aksi selepas rehat menyaksikan pasukan Kedah berjaya menambah jaringan menerusi Anwar Osman pada minit ke-24. Sedar Kedah makin selesa, jentera serangan Melaka mula bangkit dan berjaya meledakkan gol pertama pada minit ke-27 menerusi jaringan Muhammad Rizwan Gapar. Rizwan tidak mengambil masa lama untuk sekali lagi mencetak gol menewaskan penjaga gawang Kedah seminit kemudian. Usaha berterusan yang direncanakan pasukan Melaka nyata membuahkan hasil apabila Muhammad Saad Sani menjaringkan gol ketiga sekaligus menyamakan kedudukan. Jaringan terakhir perlawanan dihasilkan menerusi sepakan penalti yang disempurnakan Muhammad Ikmal Syahrin melengkapkan perlawanan dan keputusan penuh Melaka 4, Kedah 3. Sekian Buletin 1.30. Bagi memartabatkan industri komik negara, lebih 100 pelukis komik dari dalam dan luar negara dihimpunkan bagi memeriahkan Comic Art Festival Kuala Lumpur 2019. Saya Marsila Hassan, salam hormat dan Assalamualaikum.